Didik TV KPM. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu haiwan yang telah pupus. Okey. Haiwan yang telah pupus. Jadi, tapi sebelum tu, cikgu nak ingatkan lagi sekali kepada Syafiqah dan juga murid-murid yang sedang menonton, apa maksud pupus? Apa maksud pupus? Jadi, pupus ialah bermaksud telah lama lenyap sama sekali di muka bumi. Cikgu ulang lagi sekali, pupus bermaksud telah lama lenyap sama sekali di muka bumi. Syafiqah nak kenal tak dengan haiwan-haiwan yang telah pupus ni? Mestilah, Dan pernah hidup di bumi kita ni? Mestilah cikgu, sebab kadang-kadang kita dengar cerita je tak pernah nampak depan mata. Baik, mari kita tonton video ini. Okey, jom. Serigala Tasmania pupus akibat diburu secara melampau, pemusnahan habitat dan wabak penyakit. Oh, wah cikgu. Baiklah, haiwan yang pertama ialah apa tadi? Serigala Tasmania. Ya, betul. Serigala Tasmania. Okey. Okey, ataupun nama saintifiknya Thylacinus cynocephalus. Nak sebut pun susah kan? Ya, betul. Tapi tak Penuh apa. mulut. Ingat yang serigala Tasmania aje. Jadi bentuk macam mana bentuk serigala Tasmania ni kan? Ya. Okey, seperti dalam video tadi, Syafiqah boleh nampak tu. Bentuknya macam mana tu? Macam mana tu? serigala. Tetapi ada lain sikit cikgu. Mungkin warna dia sedikit lebih seakan-akan macam kecoklatannya cikgu. Saya pun tak pasti apa ada yang macam bentuk anjing tak? Ada juga. Ada baik. juga. Jadi cikgu terangkan sedikit, iaitu bahawa serigala Tasmania ni ialah merupakan haiwan karnivor. Maksudnya haiwan pemakan daging. Okay? Dan pernah wujud satu masa dulu di Australia dan juga di New Guinea. Jadi spesies ini kenapa dipanggil serigala Tasmania? Kenapa Kerana pernah berjaya bertahan di Tasmania, iaitu salah satu negeri di dalam Australia, dan sebelum dipupus. Jadi kiranya tempat terakhirnya adalah di Tasmania. Kenapa sebab dia dipanggil pupus, gitu. cikgu? Kenapa dia pupus? Dia pupus kerana disebabkan oleh pemburuan yang melampau dan juga wabak penyakit dan juga pemusnahan habitat. Itu haiwan yang pertama untuk yang telah pupus. Serigala Tasmania. Baik, seterusnya nak tengok lagi tak? Boleh cikgu, jom. Mari kita lihat video seterusnya. Burung dodo tidak boleh terbang. Burung ini berasal dari Pulau Mauritius. Haiwan ini pupus kerana diburu oleh pelayar, manakala telurnya dimakan oleh haiwan seperti tikus dan kucing. Burung dodo cikgu, menarik nama dia. Pelik kan namanya? Pelik. Jadi kita selalu dengar saja, tapi memang tak ada. Pernah nampak tak dekat mana-mana? Tak pernah rasanya gambar tersebut. Memang tak pernah nampak kan rakan-rakan? Pertama sekali saya nampak di gambar. Okey, jadi kita tengok lagi sekali dengan lebih jelas apa tu burung dodo. Okey, tu dia bentuknya. Bentuknya seakan-akan macam ayam. Okey, macam itik pun ada juga. Okey, mari kita tengok sedikit info berkaitan burung dodo. Okey, berasal dari Pulau Mauritius. Sejenis burung yang tidak boleh terbang kerana saiznya besar tau Syafiqah. Oh, ya ke? Daripada pembacaan cikgu, boleh mencecah setinggi 1 meter. 1 meter cikgu? 1 meter. Dah macam saiz manusia. Ya, kanak-kanak kan 3 tahun macam Betul? tu. Kemudian pupus kerana diburu oleh pelayar yang datang ke Pulau Mauritius tu. Cikgu. Dan telurnya pula dimakan oleh tikus dan kucing yang ada di pulau tu. Oh, kucing pun makan telur burung dodo. Ya. Okey. Jadi ini adalah haiwan yang kedua. Cikgu lupa. Ya. Sambil cikgu beri penerangan, Ada. Syafiqah kena tulis tadi. Okey, ada murid-murid sikit di rumah latihan juga. dia. Bila seperti latihan. Okey. Jadi haiwan yang pertama tadi apa Syafiqah? Serigala Tasmania. Okey, sila tulis. Okey, cikgu. Jadi haiwan yang pertama tadi ialah serigala Tasmania. Okey. Okey. Okey.
Kemudian tulis nombor 1, lepas tu nombor 2. Nanti cikgu nak tanya semula. Oh, banyak lagi ya cikgu kan? Ya, ada lebih kurang 6. 6 cikgu. Okey. Baiklah. Yang sebentar tadi cikgu nyatakan Yang ada kedua, 2 ya cikgu? Ya, burung dodo. Okey, murid-murid pun salin tau. Okey, seterusnya haiwan yang ketiga. Haiwan yang ketiga ialah namanya mamut. Mamut. Kita nak lihat sebentar ni, kita nak lihat satu video ya cikgu, Ya, paparan. betul. Jom. Mamut kelihatan seperti gajah. Haiwan ini wujud pada zaman ais. Haiwan ini berkurangan akibat perubahan cuaca yang melampau dan akhirnya pupus kerana diburu oleh manusia. Cikgu, saya tahu. Mesti cikgu nak tanya saya rupa macam apa. Saya dah tahu jawapan dia. Rupa macam gajah, cikgu. Ya, betul lah. Baguslah. Sebab apa tadi dah tengok video kan? Betul. Bagus. Okey, kita tengok apa ni mamut ni macam mana. Okey, jadi mamut ni kalau kita tengok, kita lihat pada gambar tadi pada slide, dia seakan-akan seperti gajah. Tapi ada perbezaan sikit kalau kita lihat pada taringnya, pada gadingnya tu terlalu besar dan panjang. Betul. Okey, mari kita tengok info. Jadi kelihatan seperti gajah. Kemudian wujud pada zaman ais. Bilangannya semakin berkurangan akibat daripada cuaca yang melampau. Dan akhirnya pupus kerana diburu oleh manusia. Syafiqah dah tulis dah? Dah tulis, cikgu. Okey, Ini bagus. dia. Rakan-rakan semua dapat tak? Sama ya, mamut. Cikgu, sebenarnya kan antara 3 haiwan kita telah sebutkan, banyak di antaranya yang pupus kerana diburu kan cikgu? Betul. Sedih betul. Ya. Ada lagi tahu Syafiqah? Ada lagi? Ada. Mari kita tengok video seterusnya. Alright, jom. Quagga ialah haiwan yang separuh badannya kelihatan seperti kuda, manakala separuh lagi kelihatan seperti kuda belang. Kulit dan dagingnya diburu oleh manusia menyebabkan haiwan ini pupus. Wah, cikgu macam kacukan. Ya, Kacukan betul. kuda ke? Atau saya tak pasti kan cikgu? Ya. Tak pernah nampak tu. Sebab tak nampak dipanggilnya pupus kan. Ah. Okey, haiwan seterusnya ialah quagga ataupun nama saintifiknya Icus quagga. Nak sebut pun comel je. Okey. So, quagga ni kalau kita tengok bentuknya, ciri dia dia seperti macam kuda belang separuh, kemudian dan separuh lagi seperti kuda. Okey, dan kulit dan dagingnya diburu oleh manusia dan menyebabkan kepupusan. Mungkin kulitnya tu cantik dan juga dagingnya juga mungkin sedap pada zaman dahulu. Jadi diburu oleh manusia. Dah tulis dah? Dah tulis, Quagga. cikgu. Ni sedikit sukar ya ejaannya. Pastikan adik-adik semua dapat ejaan yang betul. Quagga. Cikgu betul ke saya eja ni? Betul, Okey. betul. Dah berapa Baiklah. tu? Dah ada 4 haiwan kan? Ada 4. Okey, haiwan lagi seterusnya. 2. Ya, cikgu, jom kita Mari kita saksikan. lihat. Harimau bertali lengkung mempunyai tali yang sangat panjang, iaitu mencecah hingga 30 cm. Haiwan ini juga hidup pada zaman ais dan pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Okey, nampaknya taring ni seperti mamut juga. Dia agak panjang, cikgu. Ya. Ini namanya harimau bertaring lengkung. Ataupun Smilodon nak sebut tu kan. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kalau tak silap cikgu saber-tooth tiger. Macam okey, tu. okey. Kalau suka tengok cerita Ice Age kan. Okey, itu dia. Tadi panjang taring tu boleh mencecah sehingga 30 cm panjang dan Panjang hidup betul. pada zaman ais dan pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Maksudnya harimau bertaring lengkung ni hidup sama zaman dengan mamut tadi. Zaman ais. Ya, zaman ais. Jadi mungkin Smilodon ni ataupun harimau bertaring lengkung ini pupus disebabkan cuaca sejuk yang melampau. Cikgu, saiznya sama besar dengan harimau biasa atau lebih besar, cikgu? Mungkin lebih besar daripada harimau yang ada sekarang. Okey, cikgu. Dan harimau dan haiwan yang terakhir ialah, mari kita tengok video dulu. Jom. Dinosaur pupus akibat perubahan cuaca yang melampau.
Cikgu, ni pasti ramai rakan-rakan yang nantikan ni cikgu, dinosaur. Ya, dinosaur ni memang sangat popular di kalangan kanak-kanak, kan? Jadi kenapa dia walaupun nampak garang tapi tetap diminati oleh kanak-kanak? Itulah. Jadi yang dah pupus ni ialah dinosaur. Jadi cikgu letak di sini ialah haiwan dinosaur yang popular sangat. Namanya ialah Tyrannosaurus Rex ataupun lebih dikenali dengan T-Rex. Dekat studio ni pun ada T-Rex yang besar, yang kecil. Okey, T-Rex ini adalah sejenis haiwan karnivor, pemakan daging. Okey. Kemudian dinosaur yang popular yang kedua iaitu Brontosaurus. Okey, Brontosaurus ni haiwan dinosaur yang tak garang, herbivore. Herbivore. Makan tumbuhan sahaja. Okey, kemudian dinosaur yang ketiga ialah yang kat depan cikgu ni, Triceratops. Yang ini. Itu. Triceratops. Okey. Menarik. Kemudian ada juga dinosaur yang hidup dalam air. Dalam air. Seperti Plesiosaurus. Nak sebut pun susah. Mungkin Syafiqah boleh sebut. Plesiosaur. Okeylah, tepung tak kisahlah bunyi macam mana kan. Okey, tahu dia dah pupus. Tahu dia dalam air, boleh berenang dan telah pupus. Ya. Okey. Kemudian haiwan dinosaur yang seterusnya ialah ni dia. Hidup dalam air juga. Mosasaurus. Mosasaurus. Dia macam ada sedikit ikan apa ni yang jerung. Ada sedikit kan dia punya muncungnya. Ya, mungkin kan. Sebab haiwan ni dia berevolusi tau. Dia berevolusi. Haiwan yang ada sekarang mungkin evolusi daripada haiwan zaman dinosaur dulu. Betul lah tu cikgu. Dan yang ada depan Syafiqah tu pun. Bukan sahaja dalam laut. Dan dinosaur ni semua dia berada di semua benua tau. Jadi contoh yang terbang pun ada juga, namanya pterodactyl. Pterodactyl boleh terbang ya cikgu? Boleh terbang. Okey. Jadi semua dinosaur ini pernah hidup lebih kurang 230 juta tahun dahulu dan hidup pada zaman dinosaur ataupun disebut zaman Mesozoik. Mesozoik. Jadi dan dia pernah berada di semua benua. Masa tu manusia tak ada lagi lah. Di semua benua Afrika, benua Asia semua ada. Dan mungkin mati ataupun pupus akibat daripada perubahan cuaca yang melampau. Disebabkan itu ya. Biasanya kita dengar memburu kan cikgu, tapi disebabkan tiada manusia pada zaman itu, jadi perubahan cuaca yang menyebabkan mereka pupus. Ya, betul. Okey cikgu, baiklah. Boleh tak tunjuk kat cikgu berapa haiwan tu? Ada 6 cikgu. Tahniah. Jadi sebutkan satu persatu boleh? Okey, boleh. Haiwan yang telah pupus. Ya cikgu, yang pertama yang kita nampak serigala Tasmania, yang kedua burung dodo, yang ketiga mamut. Dan yang keempat, kuaga. Yang kelima, harimau bertaring lengkung. Dan yang terakhir ialah dinosaur. Bagus. Cikgu. Jadi kalau macam itu, cikgu bagi 6 bintang. 6 bintang, cikgu. Banyak kan? Betul. Kalau nak tambah haiwan pupus lagi pun boleh. Boleh, tapi cikgu bagi 6 je. Okey, baiklah cikgu. Saya harap rakan-rakan di rumah pun dapat catatkan ke-6 haiwan pupus yang cikgu Ika telah sebutkan. Tapi sementara itu, cikgu Ika boleh tak bagi sedikit kesimpulan ringkas dalam segmen kita pada kali ini? Baiklah. Sebenarnya untuk haiwan yang telah pupus ni, murid-murid kena tahu bahawa haiwan ini memang tidak ada lagi di muka bumi. Apa yang boleh kita lihat sekarang, murid-murid boleh lihat sekarang ialah hanyalah pada patung macam ni kan. Tinggallah kenangan sahaja. Ini contohnya tadi Triceratops. Dan kita hanya boleh melihat yang pupus ni sama ada di muzium. Okey. Dan juga gambar. Dan kita tak boleh lihat lagi. Jadi sekarang ni tugas kita, tugas murid-murid, tugas semua manusia yang ada di bumi ini untuk menjaga haiwan-haiwan yang tinggal sekarang ni. Yang diancam kepupusan ke cikgu? Ya, betul. Supaya dia tak jadi seperti haiwan-haiwan yang hidup pada zaman dinosaur, pada zaman ais tadi. Akhirnya kita hanya boleh lihat pada gambar, pada fosil ataupun di muzium sahaja. Betul cikgu. Sebab haiwan-haiwan tersebut sangat unik. Kalau dapat lihat depan mata kan menarik kan cikgu? Betul. Kecuali dinosaur lah. Nanti kena kejar pula kan? Betul. Didik TV KPM